Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Salam Kaizen Continuous Improvement. Terima kasih kerana sudi singgah ke channel CM Kaizen dan perkongsian saya pada hari ini adalah untuk sejarah KSSM tingkatan 5 di bawah topik kecil Kerjasama Kerajaan Persekutuan dan Kerajaan Negeri di bawah tajuk Menjamin Keselamatan dan Kedaulatan Negara. Jom saya kongsikan slide yang seterusnya. Untuk memudahkan perkongsian kita pada petang ini, cikgu akan gunakan dua lambang berikut, iaitu bangunan parlimen ini mewakili Kerajaan Persekutuan dan bangunan kecil ini mewakili Kerajaan Negeri. Semoga dapat membantu kefahaman kamu di dalam perkongsian saya hari ini. Bagi kerjasama menjamin keselamatan dan kedaulatan negara. Dan kita lihat di bawah Kerajaan Persekutuan telah menyediakan keselamatan dan memastikan pertahanan negara terjamin, di mana keselamatan dalam negeri dan ketenteraman awam di bawah tanggungjawab Kementerian Dalam Negeri, iaitu KDN, dan Kementerian Pertahanan atau Kementah. Telah diselaraskan oleh Majlis Keselamatan Negara iaitu MKN. Kerajaan Persekutuan dan Kerajaan Negeri memastikan keselamatan rakyat dan kedaulatan negara terpelihara dengan mewujudkan kawasan keselamatan khas di Sarawak dan Sabah. Kita lihat bagi pemerintahan keselamatan daerah Rajang di Sarawak, iaitu dengan ancaman komunis yang semakin meningkat di Sarawak, Tun Abdul Razak Husin iaitu Perdana Menteri kedua selaku pengerusi MKN telah mengisytiharkan bahagian ketiga Sarawak sebagai RASCOM atau Pemerintahan Keselamatan Kawasan Rajang pada 26 Mac 1972. RASCOM dan organisasinya terdiri daripada Ketua Menteri Sarawak yang telah dilantik sebagai pengarah operasi negeri, yang mana beliau bertanggungjawab menyelaraskan fungsi dan aktiviti pasukan keselamatan awam dalam kawasan RASCOM. Gambar berikut menunjukkan gambar Majlis Keselamatan Negara iaitu MKN sedang bersidang di Sarawak. RASCOM ini adalah merujuk kepada Rajang Area Security Command yang terletak di daerah Rajang di Sarawak. Kita lihat kepada slide yang berikutnya di bawah Pemerintahan Keselamatan Daerah Rajang di Sarawak, yang mana Kerajaan Persekutuan dan Kerajaan Negeri terlibat sama. Untuk RASCOM, strategi yang berjaya memulihkan serta mengekalkan keselamatan dan keamanan di bahagian tengah Sarawak, iaitu pada tahun 1995, RASCOM telah dibubarkan dan semua operasi keselamatan di Sarawak diselaraskan di bawah MKN. Okey, daripada carta, kamu boleh lihat jawatan kuasa terdiri daripada RASCOM, perancang gerakan dan perang saraf yang telah dipengerusikan oleh Ketua Pegawai Eksekutif Pegawai Tadbir Kanan Negeri Sarawak. Perancang gerakan terdiri daripada Panglima Pasukan Keselamatan RASCOM dan perang saraf dimulakan oleh Ketua Pegawai Turus. Dan kita lihat bidang tugas. Bidang tugas Ketua Pegawai Eksekutif adalah menggubal dasar berkaitan dengan aktiviti harian organisasi RASCOM, dan bagi perancang gerakan, merancang gerakan di kawasan RASCOM, dan bagi perang saraf, merancang dan melaksanakan segala aktiviti perang saraf. Okey, kita lihat kepada kawasan keselamatan khas Pantai Timur Sabah iaitu ESKOM, iaitu di mana ini telah diwujudkan akibat peristiwa pencerobohan pengganas dari Kepulauan Sulu. Lokasi yang berlaku adalah di kawasan Kampung Tan Dua iaitu di Lahad Datu Sabah dan pada tarikh 12 Februari 2013, yang mana dilihat misi ESKOM adalah bagi meningkatkan keselamatan kawasan Timur Sabah daripada sebarang ancaman melalui kerjasama strategik antara agensi kerajaan.
Kita lihat di sini, Eskom bertanggungjawab mengawasi keselamatan 10 daerah di pantai timur Sabah yang dinamakan East Zone. Okey, di sini kamu boleh lihat Eskom adalah singkatan Eastern Sabah Security Command dan East Zone adalah Eastern Sabah Security Zone ataupun Zon Keselamatan Timur Sabah. Untuk senang untuk menyenangkan kamu ingat East Zone. Okey, kita lihat kronologi yang terlibat adalah bermula daripada 12 Februari 2013, pencerobohan pengganas di Kepulauan Sulu di Lahad Datu. Kemudian Ops Daulat telah dilancarkan. Dan seterusnya, Perdana Menteri telah mengumumkan pembentukan kawasan keselamatan khas di pantai timur Sabah. Dan pengisytiharaan Zon Keselamatan Timur Sabah iaitu East Zone dan akhir sekali kawasan keselamatan khas di pantai timur Sabah iaitu Eskom telah ditubuhkan. Okey, berikut adalah struktur organisasi Eskom yang mana pengurusi terdiri daripada Jawatankuasa Pemantau Eskom, terdiri daripada Perdana Menteri Malaysia sendiri dan Ketua Menteri Sabah sebagai pengerusi Jawatankuasa East Zone. Dan di bawahnya terdiri daripada Ketua Pegawai Eksekutif Eskom dan juga Komander Eskom. Okey, ini barisan pertahanan terlibat dalam struktur organisasi Eskom ini. Kawasan-kawasan yang terlibat di Sabah, kita lihat 10 kawasan yang terlibat. Daripada atas ni kita boleh tengok peta ini iaitu Kudat, Kota Marudu, Pitas, Beluran, Sandakan, Kinabatangan, Lahad Datu, Kunak, Sempurna dan Tawau. Jadi ini merupakan kawasan East Zone dan adanya pemantauan di kawasan yang terlibat. Eskom adalah kerjasama agensi keselamatan terdiri daripada ATM, Angkatan Tentera Malaysia, Polis Diraja Malaysia, Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia dan kewujudan Eskom telah menambah baik aspek keselamatan dan membuktikan komitmen kerajaan pada setiap peringkat dalam usaha mengembalikan semula ketenteraman demi keselamatan rakyat Sabah. Di sini, Kerajaan Persekutuan dan Kerajaan Negeri telah memperlihatkan usaha ke arah kesejahteraan rakyat. Iktibar yang boleh diambil daripada kerjasama Kerajaan Persekutuan dan Kerajaan Negeri ini adalah kerjasama yang menunjukkan kepentingan menggemblengkan fikiran, tenaga dan usaha untuk membangunkan negara. Sekian sahaja perkongsian saya pada hari ini. Terima kasih kerana menonton sehingga ke akhir perkongsian ini. Jika kamu mendapat manfaat daripada perkongsian ini, silakanlah like, subscribe dan tinggalkan komen untuk cikgu membuat penambahbaikan untuk video yang seterusnya. Kita jumpa lagi dalam video yang seterusnya. Salam Kaizen, Continuous Improvement.